Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat murid-murid yang sedang menonton Perlis Mengaji yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan juga dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dan sekali lagi pada hari ini saya Cikgu Nur Hilmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jerlun akan buat perkongsian dengan murid-murid semua berkaitan dengan tajuk gerakan, iaitu bab 5 untuk tingkatan 5, yang mana insya-Allah akan membantulah adik-adik tingkatan 5 yang nak SPM pada tahun depan insya-Allah untuk belajar dan juga terus dalam keadaan yang orang kata apa, bersedia untuk menghadapi peperiksaan pada tahun depan. Okey. Jadi saya mulakan dengan pembahagian tajuk dulu daripada bab gerakan. So untuk bab tingkatan 5 ni kita ada sebenarnya ada 8 subtopik daripada tajuk gerakan, tapi saya akan cover 2 topik saja, iaitu topik inersia dan topik momentum. Yang mana 2 topik ni kita ada eksperimen dan saya rasa itu akan lebih membantulah untuk murid-murid di rumah untuk faham dan seterusnya boleh menjawab soalan peperiksaan pada tahun depan. Okey. So cikgu nak mulakan dengan nak tunjuk satu video yang saya buat dengan pelajar-pelajar saya di sekolah. Okey, yang ini pada tahun lepas. Okey, kita tengok dulu video dia macam mana. So, cikgu nak murid-murid semua tengok apa sebenarnya yang berlaku pada shilling yang kita letak kat atas board yang berwarna putih tu. Okey, so jemput tengok dulu. Okey, saya rasa murid-murid pun pernah buat aktiviti yang macam ni kan, iaitu kita letakkan duit shilling ataupun apa-apa benda yang kecil, kita letakkan atas satu permukaan cardboard yang keras, kemudian kita letak di atas cawan ke ataupun gelas ke, dan kemudian kita tarik cardboard tu laju-laju dan kita akan perhatikan duit shilling tu akan jatuh dan masuk ke dalam kita punya gelas tu kan. Jadi sebab apa benda tu berlaku? Kenapa shilling tu tak pergi sekali dengan kertas yang kita tarik tu? Okey. Sebab kat situ ada berlaku inersia, iaitu satu kecenderungan pada objek untuk mengekalkan keadaan asal dia sama ada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan yang bergerak. Okey, maksudnya
kita letak shilling tadi tu, so dia dalam keadaan yang pegun. Dia duduk keadaan statik dia, keadaan asal dia adalah keadaan pegun, dan bila kita kenakan satu daya ataupun kita tarik daripada cardboard tu, daripada kedudukan dia tu, menyebabkan shilling tu sendiri dia mengalami inersia, iaitu dia nak kekalkan keadaan dia yang pegun tu, menyebabkan last sekali dia jatuh ke bawah lah, sebab tak ada sokongan daripada cardboard tadi tu. Okay, so kita tengok balik sekali lagi video yang sama supaya murid-murid boleh faham sebenarnya apa yang berlaku kat situ. So kita tengok balik video gerak perlahan ni ataupun video slow mo ni. Okay, so boleh nampak shilling tu dalam keadaan yang pegun, dan kemudian kita kenakan satu daya tarikan, dan seterusnya dia nak mengekalkan kedudukan dia, yang akhirnya dia jatuhlah sebab dia dah tak ada sokongan daripada cardboard tu. Okey, so ni adalah antara beberapa contoh lah yang kita pernah buat kan. Kalau murid-murid selalu tengok America Got Talent ke, ataupun yang dia orang selalu buat magic tu, antara satu trik yang dia orang selalu buat adalah letak susun mangkuk-mangkuk pinggan dan cawan-cawan, dan kemudiannya dia tarik kain yang pelapik tu cepat-cepat kan. So itu pun sama menggunakan konsep inersia yang berlaku sebenarnya pada semua objek yang pegun. Dan ini ada beberapa contoh lagi sebenarnya yang fenomena inersia yang berlaku pada kehidupan seharian kita lah. Iaitu contoh dia kalau macam murid-murid kat rumah susun buku banyak-banyak, dan kemudian cuba tarik satu buku kat bawah tu dengan cepat-cepat. So inersia pegun buku-buku yang ada kat atas tu sebenarnya bila kita tarik tu dia masih akan jatuh kat tempat yang sama, sebab dia nak mengekalkan kedudukan asal dia, iaitu kedudukan dia dalam keadaan pegun tu. Okay? Dan paling mudah sekali adalah bila kita berada dalam bas lah kan. So bila pemandu tekan brake, secara tak langsung badan kita pun akan bergerak terdorong untuk nak bergerak ke hadapan kan. Kita dalam kereta pun sama, tapi kalau dalam bas tu kita boleh rasa benda yang lebih ketara lah. Okay? Sebab apa badan kita terdorong nak pergi ke depan tu? Sebab bila bas tu bergerak, sebenarnya kita punya pergerakan badan kita sendiri pun sebenarnya dia bergerak ke arah ke hadapan lah. Jadi bila ada inersia daripada bas tu, bila kita berhenti, satu daya dikenakan dekat bas tu, maksudnya daya untuk berhenti. Jadi secara tak langsung badan kita yang tengah dalam keadaan mode bergerak pun dia akan cuba orang kata apa, mengekalkan gerakan asal dia tu, iaitu bergerak ke depan. Okey. Saya rasa murid-murid boleh perasan banyak lagi beberapa contoh inersia yang berlaku kat kehidupan seharian kita. Jadi kalau ada murid-murid alami benda yang sama, so boleh komen dekat kita punya ruangan Facebook kat bawah. Okey. Dan kemudian kita boleh perhatikan juga contoh macam mana hubungan jisim dengan inersia dalam kehidupan seharian. Saya bagi dua contoh kat sini, iaitu satu troli yang dipenuhi dengan muatan, dan satu lagi adalah kapal terbang yang kita tahu mempunyai jisim yang besar lah. Okay? So troli macam seperti yang kita tahu, kalau troli tu ada troli kosong dengan troli yang berisi dengan barang-barang. Kita dah tahu kata lebih mudah untuk kita nak menolak troli yang kosong berbanding troli yang penuh muatan. Sebab apa? Bukan kerana sebab dia ada barang tak ada barang saja. Itu betul lah, sebab dia jisim dia lebih kecil dan juga lebih besar satu lagi tu. Tapi selain daripada itu adalah inersia dia pun lebih besar, iaitu bila kita nak hentikan troli tu nanti, troli yang ada jisim yang besar tu dia akan ambil masa kan, dia ambil lajak sikit lah kalau bahasa kita cakap kan. So berbanding dengan troli yang tak ada isi, jadi itu lebih mudah untuk kita hentikan. Sebab apa? Sebab dia ada inersia dia yang dia masih nak mengekalkan keadaan dia yang bergerak tadi tu. Okay?
Kemudian sama juga dengan kes kapal terbang. Kapal terbang pun sebab dia kita tahu dia ada jisim yang besar buat daripada logam dan bahan-bahan lain. Tapi sebab jisim dia besar, maka bila dia nak mendarat, dia nak berhenti tu, dia akan ambil masa ataupun dia perlukan landasan yang lebih panjang sebab inersia dia besar. Jadi dia nak kekalkan dia punya pergerakan ke depan tu, jadi dia perlukan landasan yang lagi panjang untuk mendarat dan juga untuk berlepas lah. Okay? Itu contoh bagaimana hubungan jisim boleh mempengaruhi inersia dalam kehidupan seharian kita lah. Okay? Kes dia banyak lagi. Contoh macam kita ada lori yang bawa muatan yang besar. Jadi lebih susah kita nak berhentikan lori tu lori yang ada muatan berbanding lori yang tak ada bawa apa-apa muatan. Okey, itu contoh mudah lah. So saya ada satu video lagi yang berkaitan dengan eksperimen pasal inersia. Yang ini sebenarnya murid-murid boleh buat sendiri kat rumah, sebab kita perlukan peralatan yang sangat simple, iaitu kita perlukan satu batang kayu mop, okey. Kemudian kita perlukan 2 baldi yang sama saiz, kita perlukan tali, sebarang tali, nak pakai tali rafia pun boleh, dan juga kita perlukan muatan. So muatan tu boleh pakai batu, boleh pakai pasir. So ini adalah aktiviti ataupun eksperimen yang sangat mudah boleh buat di rumah. Jadi orang kata apa? Tak rugilah kalau murid-murid boleh cuba sendiri dekat rumah dan record. Lepas tu mungkin boleh share dekat YouTube dan share dekat sini juga nanti kan. Okay, so kita tengok dia punya video eksperimen ni supaya murid-murid fahamlah apa yang berlaku. Tanya, 2 baldi yang kamu guna tadi, mana yang akan berhenti terlebih dahulu? Kamu agak-agak lah, Yang kosong. Kenapa yang kosong tu akan berhenti dulu? Kau ada lagi ringan? Oh, okey. Lagi? Kamu buat tu. Siapa yang berhenti dulu tadi? Yang mana? Yang kosong. Yang kosong berhenti dulu. Siapa yang kosong berhenti dulu? Sebab dia lagi ringan. Bukankah kalau dia ada batu tu dia lagi cepat nak berhenti? Saya dah. Okay. Yang berhenti lagi lambat? Yang mana? Yang ada batu kan yang tak ada batu? Yang ada batu pasal apa? Pasal dia berat. Jadi bila dia berat, apa dia jadi? Lambat tu berhenti. So kalau macam kenderaan kan, contoh kereta dengan bas tu, sama tak konsep dia? Tak sama? Tak. Sama. Maksudnya kalau dia lagi berat kenderaan tu, lagi nak berhenti. Contoh dia macam lori, macam bas lah kan. So dia akan ambil masa untuk berhenti. Okay, so ni video berkaitan dengan eksperimen yang pelajar saya lakukan tentang inersia dan juga macam mana jisim boleh mempengaruhi inersia. Dan saya tertarik nak kongsi dengan murid-murid sekalian sebab sebenarnya masa sebelum saya buat eksperimen ni dengan pelajar saya,
Saya tanya dulu dia orang soalan. Saya tanya antara dua baldi tadi yang kita gunakan untuk buat eksperimen tu, satu baldi yang kosong, satu lagi baldi yang berisi batu, mana yang akan berhenti dahulu? Biasanya saya akan mulakan dengan satu soalan dulu untuk anak murid saya supaya dia teka. So kebanyakan daripada dia orang akan teka yang akan berhenti dahulu adalah yang ada batu, sebab dia cakap yang ada batu tu lebih berat. Dia gunakan istilah berat. Okay. Tapi bila dia dah buat eksperimen tadi, saya rasa murid-murid pun boleh nampak kan sebenarnya tadi mana baldi yang berhenti dulu kan, iaitu baldi yang kosong. Okay, baldi yang kosong akan berhenti dulu. Sebab apa baldi kosong berhenti dulu dan baldi yang ada batu tu akan berhenti lebih lambat daripada yang satu lagi tu? Sebab jisim dia lebih besar. Bila jisim dia lebih besar, maka inersia dia pun lebih besar. Jadi dia ambil masa yang panjang sikit lah untuk dia nak berhenti. Macam tadilah kita kata, sebab dia dalam keadaan yang dia bergerak. Okey, dia dalam keadaan asal dia bergerak. Jadi bila dia nak berhenti tu, dia perlu ambil lebih banyak masa sebab nilai inersia dia tu lebih besar berbanding yang kosong tadi. Okey. So ini kita tengok dulu macam mana cara kita nak menulis laporan, sebab saya tahu bila kita buat eksperimen mestilah kita boleh orang kata apa, menulis laporan dengan baik supaya kita boleh sampaikan kepada orang lain juga kan apa yang dapatan daripada hasil eksperimen kita. So dia punya tajuk dia adalah hubungan antara jisim dengan inersia. Jadi apa tujuan kita buat eksperimen tadi? Cuba murid-murid tengok balik apa sebenarnya tujuan kita buat eksperimen tadi. So tujuan dia adalah untuk mengkaji, kita nak kaji apa? So kita nak kaji hubungan antara jisim dengan inersia. Kita nak tengok yang jisim kecil dengan satu lagi jisim yang lebih besar, macam mana inersia dia, mempengaruhi tak? Okey. Dan apa hipotesis yang kita buat awal-awal tadi? So hipotesis dia, kita kata jika jisim objek tu besar, maka inersia juga besar, kan? Okey. Hati-hati juga, kebanyakan murid ni dia selalu gunakan perkataan berat. Okey, perkataan berat tu tak sesuai sebab boleh membawa maksud yang berbeza dengan jisim. Dalam sains kebanyakan kita akan gunakan jisim berbanding berat. Okey, so pastikan murid-murid gunakan perkataan dan istilah yang betul. Okey. So hipotesis dia, kita kata kalaulah jisim dia besar, maka nilai inersia dia pun adalah besar lah. Okey. Jadi apa pun boleh ubah yang kita malarkan dalam eksperimen tu tadi. So yang kita malarkan maknanya dua-dua set yang kita ada, baldi A dengan baldi B tu, dua-dua panjang tali dia sama. Kalau panjang tali tak sama, dia dah jadi satu eksperimen yang tak adil. Okey, so itu yang kita malarkan lah. Kemudian apa yang kita manipulasi? Maksudnya yang kita ubah-ubah. Apa yang berbeza antara baldi A dengan baldi B tu? So baldi A tak ada apa, satu lagi ada batu. So kita buat jisim baldi. Okey, jisim baldi. Kemudian apa yang bergerak balas dengan dia? So kalau jisim dia lebih kecil, apa yang kita dapat? Kalau jisim dia lebih besar, apa yang kita dapat? So nilai inersia dia ataupun masa untuk baldi tadi tu berhenti. Okey, mana-mana satulah boleh tulis. Okey. Kemudian kita ingat balik apa radas dan bahan yang kita pakai. So kalau macam tadi saya dah kata, kita pakai baldi, kita pakai tali, kita pakai jam kan, jam randik kita nak dan juga kita pakai pasir lah ataupun batu, iaitu sebagai beban ataupun muatan dia. Okey. Dan prosedur macam biasa, kita mulakan dengan melukis. So lukislah pakai pensel. Senang saja. Lukis dua baldi yang kosong. Kalau kat sini ni gambar yang saya bagi ni dia tulis tin, tapi sebenarnya kita pakai baldi pun okey. Okey, kita lukis tali, kita lukis kayu. Okey, dan kita tulislah dia ada bergerak sikit. Okey. Dalam nak lagi senang, terus murid-murid terus label kat situ baldi A dan baldi B. So senang nak cerita nanti masa nak tulis prosedur langkah-langkah tu. Okey. Kemudian macam mana nak lukis prosedur? Macam mana nak tulis prosedur? Yang ini saya dah ajar dalam kelas yang sebelum ni, iaitu kita gunakan kaedah ABC. A tu untuk action, B tu untuk bahan, C tu untuk container ataupun bekas. So kita mulakan ayat kita dengan apa perlakuan kita dulu, perbuatan kita masukkan, kita didihkan, kita potong, kita record, kita catat.
B untuk bahan, kita masukkan apa? Kita letakkan pasir, kita masukkan kita tulis yang itu, kemudian C tu container dalam baldi A, dalam baldi B, contoh dia, okey. So kita tengok yang pertama kita kena cerita pasal pemboleh ubah dimalarkan. So pemboleh ubah dimalar, apa kita buat sama pada dua-dua baldi tu, iaitu kita ikat dua baldi dengan panjang tali yang sama pada sebatang kayu. Okey, so itu ayat pertama mesti cerita pasal dimalarkan. Yang kedua kita cerita pasal yang kita manipulasi, iaitu kita masukkan pasir dalam baldi A dan kita biarkan kosong pada baldi B. Itu nampak tak, ada A kita masuk pasir, B kita biar kosong. So itu adalah manipulasi, pemboleh ubah manipulasi. Dan yang ketiga adalah kita huraikan sikit apa yang kita buat. So sebelum kita ambil bacaan apa semua tu, kita ayunkan baldi pada masa yang sama. Kita pegang dan kita ayunkan dia pada masa yang sama. Dan akhir sekali yang ayat keempat kita kena cerita pasal pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kita cerita kalau dalam ni yang bergerak balas dia adalah masa untuk baldi berhenti. So kita kata rekodkan masa yang diambil untuk baldi berhenti dalam jadual. Okey, so dapatlah 4 markah penuh. Kalau dalam SPM tu kan kita boleh dapat semua. Okey, seterusnya penjadualan data. Senang saja, kita buat satu jadual yang mudah. Kita cuma 3 darab 2. Lepas tu kita letaklah baldi A, baldi B, kemudian masa yang diambil untuk baldi berhenti. Kita letakkan juga masa. Bahagian masa tu kita tak perlu isi lah. Okey, kita tak perlu isi. So kita dapat semua laporan yang lengkap lah tentang macam mana kita nak tulis pasal eksperimen ni tadi. Okey. Seterusnya kita tengok pasal momentum. So habis pasal inersia, sekarang kita tengok pasal momentum sebab dua ni lebih kurang berkait lah. Okey. Jadi kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan momentum. So momentum adalah hasil darab jisim dengan halaju objek. Okey, jisim dengan halaju objek. Okey. Dan formula dia adalah momentum sama dengan jisim darab halaju. Okey, halaju. Kemudian unit momentum kita pakai kilogram meter per saat. So maknanya jisim tu kita ambil dalam unit kilogram, halaju tu kita ambil dalam unit meter per saat. Jadi sebab tu dia jadi kilogram meter per saat. Okey. Dan apa dia punya hipotesis? Dia kata kalau semakin besar jisim objek, maka semakin besar juga momentum. Jadi kalau kita tengok kereta yang sedang bergerak dengan lori yang sedang bergerak, maka momentum siapa yang lagi tinggi? Dah tentu momentum lori, sebab kita tahu jisim lori lebih besar berbanding jisim kereta. Okey. Dan juga bukan sekadar yang itu saja, jisim halaju pun ada. Maksudnya halaju objek juga boleh mempengaruhi. Contohnya kita ada dua buah kereta yang sama, satu tu dia bergerak perlahan, satu lagi dia bergerak lebih laju. So kereta yang bergerak lebih laju tu bila dia berlanggar, maka momentum yang terhasil tu adalah lebih tinggi berbanding yang bergerak perlahan. Sebab tu orang suruh bawa kereta slow-slow. Okey, jadi kalau jadi apa-apa taklah teruk sangat dia punya impak dia tu, impak pelanggaran. Okey. Dan dalam momentum ni dia ada satu prinsip yang dia sebut sebagai prinsip keabadian momentum, iaitu satu prinsip yang menyatakan bahawa kalau tanpa daya daripada luar, jumlah momentum sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran adalah sama. Okey, maksudnya sebelum dengan selepas sama. Ini contohlah. Okey, bila ada dua buah kereta berlanggar, sebelum dengan selepas sama. Nanti kita akan tengok lebih teliti dalam dia punya contoh ni. Okey, sebagai contoh, kalau sebelum pelanggaran kita ada kat sini, dia pakai macam tadi, kita ingat lagi tak apa formula yang dia pakai untuk momentum? So dia pakai jisim darab dengan halaju. So jisim, kalau kat sini dia pakai M untuk mass bahasa Inggeris, 3000 kg untuk lori. Kemudian kita ada V untuk halaju ataupun velocity, 10 meter per saat untuk lori itu. Itu yang pertama. Dan kemudian kita ada kereta. Kereta pula kita ada jisim dia 1000 kg dan juga halaju dia kosong, dia tak bergerak maksudnya. Okey.
So bila benda ni berlanggar, berapa momentum yang terhasil? Kalau kita tengok kat situ senang saja. Kita kira momentum lori iaitu 3000 darab 10 sama dengan 30000. Kemudian momentum kereta pula iaitu 1000 darab dengan kosong. So momentum dia kosong. Jadi jumlah momentum keseluruhan adalah 30000 lah. Okey, 30000. Untuk selepas pelanggaran pula, kalau kita tengok apa yang berlaku dekat lori tu, iaitu dia ada GSIM dia masih sama, GSIM objek masih sama iaitu 3000. Hal laju dia kita tak tahu selepas dia berlanggar. Jadi kita kira 3000 darab dengan V. V untuk velocity yang belum diketahui ataupun hal laju yang belum diketahui. Kemudian kita ada kereta tadi, momentum dia 1000, dia punya GSIM dia adalah 1000 kg, masih sama sebelum dengan selepas. Cuma lepas tu dia bergerak. Lepas dia kena langgar, dia pun bergerak. Jadi dia punya pergerakan tu 15 meter per saat. Jadi kita darabkan kat situ 1000 darab dengan 15, kita akan dapat 15000. Jadi jumlah momentum semua kita campur 3000 darab V tambah dengan 15000. Jadi kita kena kalau ikut prinsip keabadian momentum tu tadi, dia kata momentum sebelum dengan momentum selepas adalah sama. Jadi kita cuba tengok, kalau sebelum tadi kita dapat 30000, selepas sama tak kita dapat 30000. So sepatutnya memang sama lah. Sepatutnya memang sama. Cuma dalam kes ni kita nak tengok berapa kelajuan lori tu selepas berlaku pelanggaran. So kita gunakan sedikit matematik punya pengiraan. So 30,000 darab sama dengan 3,000 darab V tambah dengan 15,000. So kita dapat pengiraan akhir sekali, hal laju lori itu selepas pelanggaran adalah 5 meter per saat. Okey, sebab gunakan prinsip keabadian momentum tadi itulah. Okey, sebab kita tahu ada dua faktor yang boleh mempengaruhi kita punya nilai momentum, iaitu kita ada GSIM objek dan kita ada hal laju objek boleh mempengaruhi momentum. Jadi kita tengok eksperimen video yang menceritakan pasal eksperimen tentang GSIM dan juga hal laju. So kita akan tengok satu-satulah. Ini pun sama video yang saya buat dengan pelajar saya dekat sekolah lah. Okey, so kita tengok dulu video yang pertama, iaitu pasal GSIM objek mempengaruhi momentum. Okey, so saya rasa murid-murid boleh nampak tadi kan dengan jelas macam mana murid-murid saya ni dia buat eksperimen tadi. Mula-mula dia mulakan dengan sebiji troli saja. Kemudian lepas tu dia bagi belanggar dengan bongkar kayu yang dia letak pada hujung landasan tu. Kemudian dia try dengan 2 troli dan dia try dengan 3 troli. Okey, sebab kita nak tengok GSIM kan. So GSIM dia akan bertambah daripada 1, 2 dan 3. Okey. So kita tengok dia punya macam mana cara nak menulis pula eksperimen dia. So kita tahu dia punya tajuk dia adalah GSIM objek mempengaruhi momentum. Jadi tujuan dia adalah kita nak kaji apa? So kita nak kaji hubungan antara GSIM objek dengan momentum. So hipotesis dia, kalau GSIM objek dia besar, maka momentum juga akan lebih besar lah. Dan apa yang kita malarkan kat sini iaitu ketinggian landasan.
iaitu murid-murid boleh tengok kan daripada awal eksperimen sampai habis dia masih pakai ketinggian yang landasan yang sama ataupun kecerunan lah. Okey. Kemudian apa yang dia manipulasi kat sini, apa yang dia ubah tadi sepanjang dia buat eksperimen tu, so dia ubah bilangan troli ataupun dia ubah jisim objek tu daripada yang mungkin 1, lepas tu naik 2, naik 3, dan kemudian apa yang bergerak balas dengan dia punya pertambahan bilangan troli tu, so yang bergerak balas dengan dia adalah dia punya sesaran bongkah kayu. Okey, tersesar tu maksudnya teranjak lah, bergerak selepas berlaku pelanggaran tadi. Okey. Kemudian macam biasa prosedur, so kita mulakan dengan lukis. So lukislah gunakan pensel dan berlabel. Lukis pakai pembaris juga supaya kita punya garis-garis tu nampak lebih kemas. Okey, ada markah untuk kekemasan dan juga untuk gambar rajah yang berfungsi. Okey. Lepas tu kaedah penulisan prosedur eksperimen juga kita gunakan kaedah yang sama macam saya ajar tadi, iaitu kita gunakan kaedah ABC. Kalau mungkin murid-murid masih tak clear dengan macam mana kaedah ABC tu, boleh pergi ke YouTube dan search kat situ kaedah ABC Cikgu Helmi. Anak murid akan nampak kat situ macam mana video perkongsian lengkap tentang bagaimana nak menulis laporan eksperimen ataupun prosedur eksperimen gunakan kaedah tu. Okay, so dalam ni saya tak akan ceritakan. Saya terus proceed dengan penjadualan data yang mudah saja, iaitu kita buat kat situ bilangan troli 1, 2 dan 3. Kemudian jarak sesaran bongkah kayu yang kita gunakan unit cm lah, sentimeter, sebab kita ukur pakai pembaris tadi kan. Okay. Itu eksperimen yang pertama, iaitu jisim mempengaruhi momentum. Okay. Sekarang kita tengok pula eksperimen kedua. Tapi tadi kita dah tengok jisim kan. Sekarang kita tengok pula halaju objek. Kita tukar halaju sebab kita nak tengok macam mana halaju tu boleh mempengaruhi. So kita tengok pula video yang kedua, iaitu macam mana halaju boleh mempengaruhi momentum. Okey. Okey, jadi murid-murid boleh nampak tadi macam mana pelajar-pelajar tu dia ubah kan. Dia ubah ketinggian dengan tambah bilangan bata supaya kecondongan landasan tu jadi lebih condong lah. Okey. Jadi sebab dia nak biarkan troli tu bergerak dengan lebih laju lah, sebab kita nak tengok kat sini halaju objek kan. Okey. So tajuk dia adalah halaju objek boleh mempengaruhi momentum. So apa tujuan kita buat eksperimen tadi tu? Sebab kita nak kaji hubungan antara halaju objek dengan momentum. Apa dia punya hipotesis dia yang kita buat tadi masa kita sebelum buat eksperimen tu? Iaitu kita kata kalau halaju objek dia makin besar, maka momentum juga besar. Maknanya kalaulah kita punya troli tu lagi laju, so impak pelanggaran tu akan lebih besar lah. Okay?
Dan kemudian apa yang kita malarkan dalam eksperimen tu tadi. Kalau macam eksperimen sebelum ni yang jisim objek tu kita malarkan ketinggian dia kan. Sebenarnya ketinggian tu sama saja daripada awal sampai habis. Tapi kalau untuk laju objek, apa yang kita malar? So yang kita malarkan adalah jisim troli tu. Sebab tu dia hanya pakai satu, ataupun ada kumpulan yang tadi dia pakai dua saja daripada awal sampai habis. Yang dia ubah-ubah apa dia? So yang dia ubah-ubah adalah laju objek tu, laju troli tu, ataupun dia ubah ketinggian landasan tu. Okey. Dan yang akhir sekali adalah bergerak balas. So apa yang bergerak balas adalah masih sama, iaitu sesaran bongkar kayu lah. Dia tengok bongkar kayu tu pergi jauh mana selepas berlanggar tu. Dan macam biasa saya kata prosedur kita mulakan dengan gambar raja. Lukislah gambar raja yang berfungsi, berlabel, supaya orang tahu kotak apa yang kita lukis. Jadi kita akan dapat markah daripada sana. Okey. Kaedah prosedur macam saya kata tadi, gunakan kaedah ABC, boleh tengok cari dekat YouTube semula. Dan penjadualan data pun sama, kita gunakan jadual yang standard yang selalu kita buat ni, iaitu cuma atas dia punya tajuk dia kita tulis situ ketinggian landasan, ataupun kita mungkin boleh gunakan bilangan bata. Dan seterusnya sesaran bongkar kayu letakkan unit siap-siap dalam unit cm. Untuk yang sesaran kayu tu jauh mana tu tak perlu isi. Okay? Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada dua eksperimen ni? So yang pertama adalah kita tahu kalau contoh kita ambil lori ni hal laju dia bergerak sama. Okay? Tapi kerana lori X tu yang kat atas tu dia ada jisim yang lebih besar sebab dia bawa muatan kat situ, maka momentum dia lebih besar. Tadi saya dah ceritakan yang ini kan. Okay. Kemudian sama juga untuk kereta A dan kereta B. Katakan kereta A dan B tu jisim dia adalah sama. Okay, kereta yang sama. Tapi sebab kereta A tu bergerak lebih laju, maka momentum kereta tu lebih besar daripada yang kereta B lah. Okay. Itu kesimpulan dia. So kita tengok juga sebab tu bila ada kemalangan yang melibatkan dua buah kenderaan yang bergerak laju, dia punya impak dia adalah sangat teruk kerana momentum dia juga pasti besar lah. Okay? Sebab kita ada kereta yang sebelah kiri tu kita ada momentum besar sebab dia bergerak laju, jisim dia pun besar. Lepas tu kereta yang sebelah kanan pun momentum dia besar sebab jisim dia dan juga laju dia pun lebih tinggi. Okay? So impak gabungan tu tentulah menyebabkan bencana yang lebih teruk lah. Okay? Dan saya ulang balik sekali lagi tentang prinsip keabadian momentum. Kita dah tahu tadi bahawa jumlah momentum untuk sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran adalah sama kalau ikut prinsip keabadian momentum tu. Jadi kalau ada kereta ataupun dia bagi contoh kat sini troli, satu troli tu pegun, satu lagi troli dalam keadaan yang bergerak. So kalau selepas dia bergerak dan dia melekat, so dia punya tu adalah samalah momentum dia. Okey. Dan kita ada satu video yang saya nak tunjuk tentang macam mana konsep-konsep sains ni, iaitu dalam inersia dan juga pengetahuan kita tentang momentum. Macam mana tadi jisim boleh mempengaruhi momentum, macam mana hal laju objek boleh mempengaruhi momentum. Jadi kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, dan contoh paling jelas sekali kita boleh tengok adalah melalui ciri-ciri keselamatan yang ada pada kenderaan lah. Dia memang mengambil kira konsep inersia, konsep momentum. Okay? Jadi kita cuba tengok dulu contoh macam mana perbandingan antara car crash test ataupun uji pandu kenderaan. Maksudnya dia nak tengok impak pelanggaran tu pada zaman 90-an dengan zaman tahun 2000 lah. Macam mana kereta-kereta yang dah dibina yang sekarang ni memiliki langkah-langkah keselamatan, ciri-ciri keselamatan yang lebih baik berbanding kereta-kereta yang dibina pada tahun 90-an dan sebelum tu lah. Okey, jom kita tengok video dia.
Okey, jadi murid-murid boleh nampak tadi kan dia punya impak daripada pelanggaran yang diorang uji dekat Makmal tu, macam mana kereta yang dibina pada tahun 1998 orang kata apa? Mengalami kemalangan yang lebih teruk lah berbanding kereta yang dibina pada tahun 2015 lah kan. Sebab tu di setengah negara dia syaratkan setengah kereta tu, kenderaan yang untuk berada di atas jalan raya tu mesti mempunyai tempoh-tempoh tahun tertentu lah atas faktor keselamatan. Okey. So itu juga yang diambil kira masa bila ada orang-orang yang terlibat dalam industri automobil untuk mereka cipta ataupun mereka bentuk kenderaan lah. Jadi ini antara beberapa ciri keselamatan yang kita kena perhatikan dalam mereka bentuk kereta. So contohnya yang pertama, bumper depan dan belakang dia memang dibina tu besar supaya dibina daripada bahan yang mudah remuk. Okey. Kenapa bahan tu mudah remuk? Kan bukannya patutnya keras ke kan? Tapi sebenarnya dia sebenarnya dia bina benda tu daripada bahan yang mudah remuk supaya benda tu boleh, bila berlaku pelanggaran, so dia boleh panjang, dia boleh absorb dia punya momentum tu untuk dia panjangkan lagi masa pelanggaran. Okey, so secara tak langsung dia mengurangkan momentum. Yang kedua adalah ruangan penumpang tu dia buat daripada bar keluli yang memang kuat sebab dia nak protect penumpang. Yang ketiga adalah enjin boleh bergerak ke ruang bawah penumpang semasa pelanggaran supaya tidak mencederakan penumpang. Yang ini pun kita tengok tadi kan macam mana bahagian enjin tu tadi menghentam driver yang ada dalam kereta dalam uji pandu tadi kan. Yang keempat adalah steering mudah remuk, iaitu untuk mengurangkan daya yang bertindak ke atas pemandu terutamanya tadi. Yang kelima adalah papan pemuka yang lembut. Papan pemuka ni dashboard lah depan kereta tu. Kenapa dia buat lembut saja? Untuk menyerap daya yang bertindak pada pemandu jika berlaku pelanggaran kan. Tak keras lah kan. Okey, cuba bayangkan dua tin Milo yang berlanggar dengan satu lagi dua kotak makanan segera yang berlanggar kan. Jadi macam dia punya kadar impak pelanggaran tu tentu lebih teruk lah pada dua tin yang berlanggar tadi tu kan. Dan yang akhir sekali adalah badan kereta yang rendah. Dia tak buatlah kereta tu tinggi-tinggi sangat. Sebab apa? Sebab dia nak merendahkan pusat graviti supaya kereta tak mula terbalik dan lebih stabil lah. Kita tahu kalau pusat graviti lebih rendah, so dia lebih stabil lah sesuatu objek tu. Okey. So saya rasa itu saja saya punya perkongsian untuk pada kali ini. Seperti biasa, jangan lupa follow saya di blog saya cikguhelmi.com dan juga saya punya media sosial, Twitter, Instagram, YouTube. Okey, lebih banyak video-video yang insya-Allah boleh membantu murid-murid untuk belajar kat rumah. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada MAIS, Majlis Agama Islam Perlis, atas anjuran Perlis Mengaji yang saya rasa satu program yang sangat bermanfaat kepada murid-murid yang ada di rumah sekarang. Juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis atas kesudian untuk memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu dengan anak-anak di Negeri Perlis. Dan seterusnya kita ucapkan juga jutaan terima kasih kepada kita punya frontliners daripada kesihatan, keselamatan dan juga dalam bidang pendidikan. Okay? So hashtag stay at home COVID-19, hashtag Perlis Mengaji, dan sampai kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.